Ada yang allergic sikit, dia bau asap rokok tak boleh. Lepas tu ada minyak wangi tak boleh. Semualah tak boleh sebabkan sinus. Mereka buat rawatan asap keluar cacing doktor, daripada muka betul ke, kan, betul doktor? tak? Tak ada lah, mana ada cacing dalam kita punya mulut, dalam rongga. Oi, tak ada. Lah. Tak ada kan. Okey. Hidung rasa gatal. Tu ada berair lah. Kerap pula bersing. Mata rasa gatal, nak garu je rasa. Jika anda terdedah dengan habuk, asap kenderaan, ataupun terpegang dengan haiwan peliharaan yang ada bulu kan, of course kadang-kadang kita ada kucing dan sebagainya, jadi dia akan menjadi-jadi. Lagi teruk rasanya. Tak berasa ke bersin je 24 jam. Dia adakah masalah ini berkaitan dengan rongga sinus ataupun disebabkan ada ulat dalam hidung kita yang dipanggil resdung ataupun allergic rhinitis, ataupun dalam bahasa Melayunya senduan. Dalam siri ini doktor dan anda DNA untuk memberikan jawapan berkaitan dengan topik kita iaitu resdung sampai boleh ancam nyawa. Betul ke ni? So pada anda, hai, Assalamualaikum, saya Juliana Ramli. Bersama dengan saya hari ini adalah Dr. Deepak Barnasidas, iaitu seorang pakar bedah telinga, hidung dan tekak ENT Hospital Pakar KPJ Rawang. Hai doktor, how are you? Selamat petang. Yes. Terima kasih Juliana untuk memberi saya peluang untuk berbahas tentang resdung ataupun allergic rhinitis, dan saya harap dapat membantulah memberi petunjuk ataupun peserta lah yang tengok tentang persoalan yang jawapan yang akan diberi ya. Betul. Thank you. Yes, thank you so much doktor. Okey, doktor, macam mana resdung ni boleh terjadi doktor? Okey, kita fokus sikit tentang dia punya tajuk resdung dengan seduan lah ya. So bila kita cakap tentang resdung kan, dia lebih pada sinusitis ya. Okay. Maknanya ada jangkitan di dalam sinus. Dan sinus ini adalah di dalam rongga tengkorak kita yang dia adalah di sebelah mata ini, sebelah saya suka ni. Yang ini sebenarnya, saya nak tunjuk dan kepada ramai ini yang tengok. Betul. Yang apa tu sinus ya. So sinus itu sebenarnya di ruang-ruang di dalam tengkorak kita ya, di sebelah mata, atas, tepi dan di bawah mata. Okey. So ruang-ruang ini sebenarnya ruang-ruang yang kosong. Ya, dan bila berlaku sinusitis, ruang-ruang ini akan berisi dengan lendir. Okey. Dan bila berisi dengan lendir, lama-kelamaan bila tidak dirawat akan menjadi menanah. Okey, so bila bernanah dengan bengkak, dia akan dipanggil sinusitis. Okey, so kalau katakan immunity system kita mungkin terlampau sensitif ataupun ada faktor-faktor lain yang ramai yang tak tahu, adakah disebabkan itu doktor? Ya, immunity memainkan peranan yang penting. Betul ya. So kalau dengan resdung ataupun seduan, bila immunity itu rendah. Ya, macam pesakit-pesakit yang ada AIDS lah dan diabetes lah, immunity pun kurang kan. So mereka senang nak dapat jangkitan sinusitis. Jadi doktor, resdung ni memang terbagi kepada beberapa kategori. Betul. So ada yang macam bermusim, ada juga yang berpanjangan. Jadi mungkin doktor boleh terangkan. Kalau kita balik kepada dia punya history ya, yang kita tengok dia punya resdung ataupun seduan allergic rhinitis. Okey. Bila tengok seduan, komiti ya, yang untuk seduan ini dipanggil allergic rhinitis. Dia pertama sekali diklasifikasi di Eropah dengan Amerika. Okey. So mereka panggil allergic rhinitis waktu itu ialah disebabkan oleh mereka punya climate, spring, autumn, winter, musim itu betul ya. Musim, So waktu mereka ada macam spring atau autumn ya, mereka terdedah kepada debunga. Ya, debunga ya. So mereka panggil waktu tu seasonal. Betul. Bukan mereka during seasons mereka dapat allergic rhinitis. Ataupun mereka panggil perennial, maknanya
Berpanjangan. Every day Hari-hari mereka ada? dia hari-hari ada. Ada? Maknanya tak ikut musim. Dia panggil perennial. Okey. So dalam country-country yang itu, dia punya negara itu tidaklah digunakan dalam negara macam Asia. So dalam 2010 kan yang tim yang komiti yang tengok dalam allergic rhinitis ni, mereka dah tukarkan klasifikasi dia. Klasifikasi yang baru. Dia panggil intermittent. Okey. Bila dia intermittent maknanya Di antara maknanya ada, tidak ada, kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Dan intermittent itu dibahagikan kalau dia ada pesakit tu ada restung, tapi bukanlah hari-hari. Maknanya dia ada 3-4 hari. Lepas tu tak ada. Dia tak ada. Okey. Dan yang persistent maknanya dia ada hari-hari. So yang tu lebih terperinci lah. Dia punya maklumat dia nak bagi kepada klasifikasi untuk allergic rhinitis. Maknanya memang ada lah. Kita memang ada kategori-kategorinya, bermusim dan juga yang berpanjangan. So doktor, ada sesetengah orang macam ada orang yang saya selalu tengok lah, kawan-kawan saya pun ada yang allergic sikit, dia bau asap rokok tak boleh, lepas tu ada minyak wangi tak boleh, pencuci baju tak boleh, semualah tak boleh sebabkan sinus. Betul ke doktor? Kes macam tu ada doktor? Betul. Okey, yang allergic rhinitis actually dalam klasifikasi medical terms lah, dia punya allergic itu lebih pada benda-benda macam buat alahan, bukan pada benda-benda bau macam ni. Bau dan benda-benda wangi itu, dia punya cara dia membuat alahan kepada kita adalah melalui dia punya saraf dia. Lain pula. Okey. Kalau Juliana tahu tak, kita pakai dia punya minyak kapak ke dia bukan mengurangkan dia punya alahan, tapi dia stimulate kita punya saraf untuk melegakan dia punya ruang hidung. Patut macam kita pakai itu kita rasa lega. Tapi itu untuk sementara waktu je kan. Betul tak? Betul. Kalau untuk macam alahan yang benda lain macam let's say lah hama. Kita terdekat hama kan. So hama itu akan buat dia punya aksi kepada kita ni hidung tu cara lain. Dia akan membengkakkan kita punya dalam hidung tu, rongga bengkak, saluran darah akan tambah, sempitkan rongga hidung itu, dan dia punya lendir itu akan lebih. So cara itu macam mana dia sempitkan dia punya rongga hidung lah, ya. So itu menyebabkan dia macam sesak nafas lah, sebab dia dah sempit dekat sini. So kita tak boleh nak nafas. Betul. So ada benda-benda lain yang kita telah buat satu klasifikasi untuk alahan, ya. So satu yang pertama sekali macam persekitaran kita. Macam hama, habuk-habuk semua. Kedua lah makanan yang ada macam protein, macam udang, kerang, telur doktor? Telur pun boleh, sebab telur pun protein kan. So itu pun boleh buat alahan kepada kita, ya. So macam bau wangi semua kan. Itu pun boleh jadi doktor, boleh jadi, tapi dia bukanlah buat alahan, dia stimulate kita punya saraf. Itu yang buat dia macam dia sakit doktor, sakit tu, dia block lah. Sakitnya tak suka. So yang actually dia punya term untuk itu ialah vasomotor rhinitis dalam medical term. Itu lain pula doktor. Dia lain pula itu. So allergic rhinitis lain. Sinusitis lain. Vasomotor rhinitis lain. So cara dia klasifikasi dia lebih spesifik, cara macam mana yang berlaku sumbat hidung itu. Jadi doktor, saya difahamkan di mana ada penyakit-penyakit lain yang mempunyai simptom yang sama dengan resedung, macam kanser hidung, kita ada seduan. Betul, kita ada polip dalam saluran hidung, kita ada acute sinusitis, jangkitan kuman pada bahagian rongga muka. Jadi macam mana seseorang tu nak membezakan dia terkena resedung atau sebaliknya? So bila kita cakap tentang seduan ataupun resdung kan, dia punya simptom tu spesifik sangat. Patient akan, macam kita cakap tentang allergic rhinitis, ada seduan. Patient itu akan mengadu tentang sumbat hidung. Betul. Gatal-gatal muka ataupun dalam hidung. Lendir dia banyaklah sikit ni, dia kata macam block nose lah, sumbat hidung kan. Lain daripada hidung tu, memang dia akan katalah gatal-gatal mata, mata berair lebih, Maknanya simptom dia sama lah doktor? Tak sama. Kalaulah dia ada barah ataupun kanser kan,
So dia akan mengadu lain pula. Dia akan mengadu yang satu hidung je yang sumbat. Bukan dua-dua yang sumbat. Dia mengadu satu je sumbat Okey. So dia kata sumbat ni memang dah lama, dia tak henti-hentilah, dia tak berhentilah. Sumbat tu memang ada selalu. Dia bukanlah ikut adalah sejuk dia ke, bila dia makan benda ini ke, yang tidak ada, dia memang sumbat berterusan. Ya, dan sumbat itu kadang-kadang bolehlah menyebabkan ada bau busuk satu, ataupun dia akan mengadu tentang sakit-sakit muka, ataupun dia mengadu tentang berdarahan kat hidung. So simptom dia berlain pula. So dalam kes polip itu, dia akan present atau memberitahu simptom yang lain pula. Dia akan beritahu memang dia ada simptom allergic rhinitis, tapi kali ni dia berkata, oh doktor, saya punya deria bau ni semakin hilang. Okey, dia bau dah. So pelan-pelan dia kata, doktor, sekarang I makan pun I tidak boleh cium bau lagi. Alright. Dan dia akan kata pula, saya kadang ada hingus, bernanah, ada bau busuk jugalah sama. So dia punya simptom lain lah. Doktor, ada juga yang mengalami alergik, terutamanya macam orang yang memang dah ada asma ataupun enzima. So diorang ni, anak I dah ada enzima juga. So I pun kena tanya soalan ni sebab boleh. Sure. adakah mereka berpotensi untuk terkena resdung, doktor? Yes. Soalan yang sangat-sangat bagus. Very good question ya. So selalu ni yang tiga simptom ini allergic rhinitis, yang seduan ini, eczema dan asma. Ini tiga-tiga adalah satu kriteria yang tengok berapa teruk tahap alergi mereka. Okey. So bila keluarga ada macam ibu bapa, dia ada genetik yang boleh genetik boleh pass over lah kepada dia punya anak ya. So anak itu kemungkinan besar akan also ada dia punya allergic rhinitis. Betul? Okey. Alright. So bila mereka start dari waktu umur yang kecil kan, mereka akan pertama sekali akan start dengan eczema dulu. Betul? Dia akan start dengan rashes tu. Lepas tu bila tidak dirawat, kita tidak ambil perhatian, dia akan jadi resdung ataupun seduan. Kalau kita tak, waktu itu pun kita tak bagi rawatan, tak tengok doktor, dia akan jadi asma. Okey. So semakin teruklah. Dia start dengan eczema, allergic rhinitis, eczema. Dia satu. So dia ini di bahasa Inggeris dia panggil allergic march. Dia keep marching forward lah. So dia semakin ke depan. Betul. Dia takkan stop dekat situ except you memang ambil medication, you kawal dia. Kalau you tak kawal, maka dengan ini daripada satu peringkat dia akan pergi satu peringkat, dia akan tembus. Betul. So kalau kat Malaysia ni, doktor, kan, penyakit ni banyak dihidapi oleh ramai orang, tapi antara yang kita tak tahu adalah diorang ni sedar ataupun tak sedar. Yalah. Betul actually ya. Kalau kita tengok kita punya census worldwide you be surprised. You tengok peningkatan kes 40 sampai 50% dalam dunia. Banyak, doktor. 40 banyak tau. Maknanya tiap orang, dua orang, satu memang ada allergic rhinitis. The prevalence is memang tinggi. Just imagine. Betul. Dan adakah pesakit itu dia sedar tak? Tidak. Dia tahu ke tak dia resdung kan? So mereka sebenarnya walaupun mereka sedar kan, mereka taklah ambil rawatan. Tak ada, doktor. Yes. Mereka biarkan je. Biasa je. So ada yang ingat tu memang tu biasalah. Memang saya ada resdung tu normal. Betul. Doktor macam ni diorang cakap, tak apa, biasa memang pagi buta, memang selalu ada benda ni. So kita kena dapatkan rawatan. Right, you're right. They don't care. Ada yang pergi ke farmasi beli ubat over the counter, just ambil ubat. Dan dia dapat rawatan untuk 2-3 hari, dia happy. Dan dia forget about it. Then macam tu lah, berulang macam tu je. Betul. So they never come and see a doctor, and they don't even take an opinion macam tu. Saya sudah mengalami simptom-simptom resdung sejak daripada bangku sekolah lagi. Cuma waktu tu saya tak menyedari bahawa itu adalah resdung. Resdung saya akan teruk pada waktu pagi kerana cuaca yang sejuk, dan sekiranya saya terdedah dengan kawasan yang berhabuk, saya juga akan mudah bersin. Selain saya, ibu dan kakak saya juga adalah seorang pengidap resdung, dan mereka pernah menjalani pembedahan kecil pada waktu itu kerana resdung mereka berada di tahap yang teruk.
Tetapi alhamdulillah lah keadaan mereka sekarang sudah semakin okey. Keadaan yang paling sukar yang pernah saya hadapi sepanjang saya menghidap resdung ni, di mana telinga saya bahagian kanan berdesing tanpa henti siang dan malam dalam masa tempoh 2 minggu macam tu. Keadaan tu membuatkan saya rasa tak selesa, rimas dan sukar nak tidur. Pada awal tahun 2017, saya pernah mendapatkan rawatan doktor dan doktor ada memberikan ubat penyembuh hidung. Tetapi lebih kurang pada pertengahan tahun 2017, saya terpaksa berhenti mendapatkan rawatan kerana pada masa itu saya mengalami alahan teruk ketika mengandung dan keadaan itu menyukarkan saya untuk ke hospital. Selepas bersalin anak nombor 3, saya cuba dapatkan rawatan secara tradisional. Alhamdulillah keadaan saya bertambah baik. Nasihat saya buat penonton yang mengalami masalah resdung, silalah dapatkan rawatan yang segera supaya keadaan tidak bertambah teruk. So doktor, apakah kaedah terbaik untuk kita merawat penyakit sebegini? Adakah ikut ubat ke, pembedahan ke, atau ada macam terapi imun doktor ya? Lepas tu ataupun ada different things. Okey, ini satu bab yang memang besar lah kita nak bincang kan. So tak apa, dalam ringkasan saya beritahu lah. So memang rawatan tu ada perubatan, adalah untuk pembedahan pun ada, tapi jarang kita buat pembedahan macam kes-kes macam ni. Ketiga adalah imunologi jugalah. Okey. So sebelum kita start rawatan kan, penting kita tahulah yang satu ialah mereka punya simptom dulu. So dari simptom kita tahulah, okey, ini adalah allergic rhinitis, ini adalah sinusitis, ini adalah apakah apa dia punya kategori itu, betul. Okey, so kalau kita tahu dia allergic rhinitis, memang seduan. So kita akan start dengan sepatutnya lah. Kita buat allergic test, maknanya so patient itu boleh mengelaklah macam makanan. Kalau kita tahu kan, kita buat allergic test, kita tahu dia allergic kepada telur, ataupun dia allergic kepada ketam, ataupun dia, so patient itu boleh mengelakkan benda itu. Itu adalah pemeriksaan khas lah. Yes. So okey, so itu satu. Kedua kan? adalah ubat. Okey. Ubat itu macam kita tengoklah berapa teruk tahap alahan dia. Okey, adakah dia intermittent, 3-4 hari, maknanya dia mild lah, ataupun dia persistent, hari-hari ada, okay. Severe lah kan. So dengan simptom-simptom ini kita ada guideline. Guideline itu mengatakan ARIA guidelines, allergic rhinitis, and impact of asthma. So ini guideline ini akan memberi kita macam 7 hala lah, macam mana kita nak bagi ubat kepada pesakit. Okey. Ketiga ialah macam rehabilitasi lah. Mana kita beritahu macam ni lah, immunity, vitamin C, macam tu lah. Immunity tu adalah macam kita bagi, let's say lah, alergi kepada orange. Okey. So kita bagi dia orange tiap-tiap kali. Ada dia punya ubat tu yang spesifik lah immunity. Kita bagi orange tiap hari. Untuk imun dia balik untuk dia develop balik dengan orange tu. Betul. So kita bagi dia di bawah lidah dia ada dia punya tiap kali kita bagi. So dia beli dia akan auto react pada tu, dan dia akan antibody naik kan. So lepas 2 tahun kita berhenti ubat tu. Okey, we stop it. Now dia terdedah kepada orange, dia tidak dapat. Dia okey je. Tapi kita tidak boleh buat untuk semua orang. Tak semua. Sebab ada orang yang ada alahan bukan untuk orange je. Dia kena mungkin ada apple, telur. Banyak alahan kan. So kita tidak boleh bagi telur, ayam. Betul tak? So kalau dia spesifik kepada benda itu, kita tahu kan. So kita boleh rawat lah. Dan keempat adalah pembedahan. Kita jarang buat lah. Kalau dia teruk sangat sahaja, maknanya dia ada resdung, tapi ada pula yang macam polip ke, adalah dia punya rongga hidung tu macam bengkok ke dalam. Kita boleh luruskan, kita keluarkan polip itu, so bagi dia senang bernafas. Betul. So kan? Yang tu kita buat pembedahan bila teruk je. So ada yang kata doktor, resdung ni boleh sembuh kalau ikut rawatannya betul. Namun ada yang kata tak pula. Jadi sebenarnya doktor, mana satu yang betul? Okey, sebenarnya bila kita ada alahan kan, alahan ini bukan untuk sementara waktu je. Maknanya dia akan ada semua hidup je. Betul tak? Semua hidup je. Kita bila terdedah kepada alahan itu, memang akan dapat
dah simptom-simptom itu. Yes, So, betul. so cara kita nak rawat itu ialah untuk mengurangkan dia punya simptom je yang kita boleh buat. Dia tak sembuh. Tak boleh sembuh. Dia tak sembuh Tak kan? sembuh. Okey. So kalau kata kita tengok alai kan si media sosial doktor, iklan-iklan dekat sana kemari kan, orang cakap boleh claim produk khas boleh ubat resedung. Banyak saya tengok. So dalam hal ni doktor, what is that, macam pendekatan ni kita recommend ke tak? So lah, yalah memang lah kat luar tu memang pelbagai rawatan lah. Saya pun ada tengok kan, video pun saya tengok memang YouTube kan, tengok mereka buat rawatan asap keluar cacing daripada doktor. muka Betul ke, kan, betul doktor? tak? Tak ada lah, mana ada cacing dalam kita punya mulut, dalam rongga. Oi, tak ada. Lah. Tak Okey, ada okey, kan. okey. So, tapi bila saya tanya tentang pesakit-pesakit yang datang jumpa saya kan, ada juga yang pergi buat rawatan macam ni. Tapi lepas 2-3 minggu ke sebulan, datang balik kepada saya juga. Datang-datang kan? Datang balik Cannot do juga. anything. So cannot do anything. So I start balik lah ubat kan. Still medical treatment is the best lah, I would say kan. Doktor, kita tengok pasal produk tu memang kita tahu banyak. Tapi kalau contohlah ada setengah orang macam saya ni suka macam buat benda-benda yang macam natural things. Macam contohlah ada herbal lah. Macam ada sikit bawang putih, halia, that kind of kayu manis, cinnamon, lepas tu kunyit. Ya. So pendekatan macam ni sebenarnya boleh ke doktor? Sebenarnya I do agree with you lah kan. Dalam India pun kan kunit semua yes, kan dia masak-masak dia gunakan kunit kan, macam-macam. Kalau kita ada luka pun kena letak kunit. Mana tu kunit doktor? So macam dia punya dia punya limau pun ada lah, macam-macam lah kan. Ya. So sebenarnya dia akan membantu untuk sementara waktu lah. Yalah. You know, dia tidaklah untuk macam yang allergic terus tak ada lah kan. Kadang-kadang ada pesakit yang mungkin ada alahan pada limau pun ada. Ada kan buah-buahan pun boleh. So untuk kadang-kadang apa yang berlaku ialah bila dia terdedah kepada macam dia tidak tahu kan dia ada alahan kepada, mungkin akan jadi lebih teruk. Yes. I think it's better that we see a doctor lah. Memang kena tengok doktor ENT lah. So doktor, apa impact je kalau kita contoh seseorang tu lambat kesan diri mereka tu terkena resedung, lepas tu dia lambat bertindak, dia tak buat apa-apa, jadi adakah ia akan menyebabkan jangkitan ataupun jangkitan pada rongga sinus tu merebak? So satu cara macam mana mereka dapat jangkitan ialah melalui resedung, dia punya alergi lah ya. So apa berlaku ialah bila alergi ini semakin leluasa, semakin teruk kan, dia akan start macam sumbat hidung. Betul. So bila dia sempit, dia start lah dia punya timbun, dia punya lendir, dan slowly dia dapat infection lah kan. Because punca dia memang sebab resedung. So resedung ni also boleh efek kita punya telinga. Sebab kita punya telinga ni di belakang gendang itu dia buka di belakang hidung. Betul tak? So bila kita tak nafas dengan betul, dia punya pressure tu tak dapat nak equalize. Maknanya dia tak boleh membuka dia punya tu. Dan kita akan rasa dengung. Dan dia slowly akan bernanah di belakang gendang juga. Dan selalu ni berlaku dalam budak-budak kecil lah. Mereka ada resedung kan, yang peringkat awal itu mereka akan mengadu lebih pada simptom-simptom telinga. Sebab budak-budak tu tidak akan komplain ada sumbat hidung kan. Mereka akan dengkur waktu malam ke, adalah sikit dengkur ke, kan berbunyi waktu malam kan mereka tidur. So bila kita rawat dia punya hidung itu, dan masalah ini pun akan will be over lah. Dan ini kalau berlarutan, mereka tak nafas, budak-budak kecil especially bila mereka tak nafas melalui hidung kan, so mereka punya muka pun tak tumbuh macam biasa. Oh, dia tak normal? Tak normal. Okey. Dia so bila tak tumbuh dengan biasa, mereka akan start nafas melalui mulut kan, nafas mulut. So dia punya mulut langit itu akan jadi tinggi. Bila kita tak nafas melalui mulut dan hidung, kita punya minda itu tak cergas. Bila kita tak cergas kan, kita akan rasa tak cukup, kita rasa macam letih, selalu macam rasa nak tidur. So bila kita nafas melalui hidung, kita akan cergas dalam minda kita. It's very important. Jadi doktor, jangkitan ni boleh merebak ke otak lah? Of course. Dia dekat sinus ini semua, dekat sinus ni atas ni, semua ada connection dengan otak. Otak ni duduk kat atas ni je. Mata kita kat bawah kan, semua ni otak je. So apa-apa jangkitan tu boleh merebak ke otak. It's very easy. Adalah kes di mana ada nanah dalam otak kita pun. Yes, of course. Dia boleh rawat kalau doktor macam tu?
Nana itu. Dan itu dah macam peringkat yang teruk lah. Dia kena tengok doktor bedah otak pula sekarang. Ya. So maknanya doktor kalau jadi macam tu dia boleh jadi sawan, dia boleh jadi koma. Yes, bila kalau ada you dah start pergi jangkitan dekat bahagian atas. Betul. Nasihat doktor kepada mereka yang mungkin ada penyakit ini ataupun yang mereka yang tak sedar kita ada penyakit. Ramai tak sedar tentang ini ya. Pada mereka pada ibu bapa lah, kalau mereka lihatlah anak-anak mereka selalulah sumbat hidung, bernafas daripada mulut, janganlah ambil benda ini ringan. Tengoklah doktor itu secepat mungkin ya. Sebab yang ada yang pesakit yang budak-budak kecil, adalah yang dia punya gigi tak serata, yang tak tumbuh dengan betul, itu pun penting. Itu pun kena tengok doktor gigi, tengok doktor ENT, sebab ini penting ya. So bila mereka tak tumbuh dengan betul, ada maknanya ada masalah dalam ketumbuhan itu. So itu mesti diperbetulkan. Ya. So itu salah satu satu ya. Itulah guys. Okey, itu maksudnya nasihat yang doktor telah berikan kepada kita. Okey, apa yang telah dijelaskan oleh doktor Deepak Barnasidas hari ini memang banyak sangat manfaat dia. Saya suka sangat-sangat. Perkongsian ni adalah sebenarnya bukan setakat untuk saya seorang. Sebenarnya untuk anda juga supaya kita lebih faham, kita lebih jelas berkenaan dengan perihal isu-isu yang kita bawakan kepada anda hari ini. Dan jikalau anda ada masalah-masalah sebegini ataupun anda tidak sedar atau mungkin terasa mempunyai simptom yang kami sebutkan ni, anda boleh terus sahaja berjumpa dengan pakar-pakar perubatan. Okey, ingat perkara macam ni doktor, yang kita memang tak boleh nak buat main, kita tak boleh nak pandang enteng, tak boleh nak pandang remeh, tak boleh malu, tak boleh ragu-ragu pun benda macam ni. So dapatkan pemeriksaan doktor ataupun mereka yang lebih pakar untuk mengetahui status kesihatan anda. Baiklah, sekian saja kita punya doktor dan anda DNA kita kali ini. Jadi pada anda, ingat jangan lupa share kita punya siri ni, share, like, follow, subscribe kita ke semua platform Sinar Plus. Dan terima kasih saya nak ucapkan kepada Dr. Deepak Barnasidas, iaitu pakar bedah telinga, hidung dan tekak ENT, Hospital Pakar KPJ Rawang. Dan kepada anda, terima kasih kerana menonton. Saya Juliana Ramli. Sehingga kita berjumpa lagi dalam siri yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.